puasa itu boleh membawa maut. Puasa itu boleh membawa maut, tidak ada. Bahkan pakar-pakar perubatan sendiri pun mengusyurkan kepada semua latar belakang pesakit dia untuk berpuasa pada ketika-ketika tertentu. Cuma kita boleh hubungkan tadi apa kes tadi, sebab dia tak makan itu menjadi punca Allah Ta'ala mencabut kembali nyawa budak tadi. Itu perkara pertama yang perlu kita betulkan. Yang kedua, berhubung dengan masalah ini, baik, macam baru ni pun saya disapa dengan persoalan yang sama. Apa yang sepatutnya dilakukan oleh mak dan bapa dalam mendidik anak-anak ini supaya lekat berpuasa? Kita yakin tindakan mak tadi itu sebab dia nak ajar anak dia berpuasa, nak supaya anak tadi reti dan hormat bulan puasa, tak makan di siang hari Ramadan dan berbuka pada waktu yang sebetulnya. Itulah hasrat mana-mana mak bapak pun. Cuma kadang-kadang pendekatan mak dan bapak untuk ajar anak dia di berpuasa berbeza. Kalau kita flashback balik pun tuan-tuan, masa kita kecil-kecil dulu, mungkin latar belakang kita boleh berpuasa sekarang ni pun menerusi gaya didikan mak dan ayah kita yang macam-macam. Ada mak bapak yang memang paksa. Anak dia 5 tahun, anak dia 6 tahun, 7 tahun, dia dah paksa puasa. Dan hasilnya kita boleh berpuasa sekarang. Kita tu masuk jam 4 tu, tengok jam dah. Oh, jam berapa lagi mak? Ada lagi 2 jam. Masuk jam 5, tanya lagi berapa jam lagi? Sejam. Berkawan dengan jam daripada masa itu. Ingat kita kecil itu. Ada yang kita boleh berpuasa kecil-kecil dulu sebab pendekatan mak bapak kita. Okey nak, kalau kau puasa, bapak kasih RM1. Zaman tu lah. Zaman sekarang mana mau RM1, RM10, RM5. Zaman dulu RM1. Kalau puasa RM1, kita pun menghitung hari sudah 30 hari, RM30 sudah jauh. Apalagi puasa, tak tahan macam mana pun ingat duit. Dikiaskan sebab apa? Sebab apa diumpan dengan duit? Sebab kita pun diumpan dengan pahala, kita pun diumpan dengan bidadari, diumpan dengan syurga. Maka tak salah nak umpan anak-anak untuk beribadah itu dengan nilai yang sedemikian. Tapi sampai bila? Takkan dia dah umur 10 tahun, dia jam 4, dia jam 5 nak diumpan dengan duit lagi? Maka ketika itu pendekatan umpan dengan duit apa dan sebagainya ini mungkin sesuai untuk anak-anak 7 tahun, 8 tahun dan 9 tahun barangkali. Bila dah masuk dah jam 4, dah jam 5, mak bapak dia kena beritahu dah kepada si abang, kepada si kakak, bang, kak, tahun ni bapak tak kasih duit sudah sebab kau besar sudah. Tapi bapak bagi benda lain pula. Tapi tidak diumpan dengan duit. Itu pendekatan. Jadi antara keras, antara pendekatan diplomasi sedemikian, itulah yang perlu disesuaikan dengan apa keluarga tadi. Saya tak boleh nak sebut suatu kaedah yang tepat. Tuan-tuan menilai boleh kenal pendekatan anak itu macam mana, itulah yang sesuai untuk kita pujuk dia supaya tetap melakukan ibadah puasa. Dengan berhubung dengan kematian anak tadi, bila anak tadi tuan-tuan, dia seorang yang belum lagi mencapai usia baligh, dia meninggal seawal usia 7 tahun. Anak ini pun kalau tidak mendapat title syahid sekalipun, anak ini telah kita doakan suatu solat jenazah dia, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa zukhran wa izatan. Itu antara yang kita sebut, ya Allah, jadikanlah budak ini sebagai harta simpanan mak dan bapak dia di syurga. Jadikanlah dia ini sebagai simpanan, sebagai penanti, sebagai penunggu yang menanti-nanti kedatangan mak dan ayah dia di syurga. Kalau dia mati di awal usia yang begitu, kalaupun tidak dengan sebab puasa, maka dia telah menjadi aset yang paling berharga untuk mak dan bapak dia. Cuma jangan jadikan tadi contoh kata mati kalau disuruh puasa anak kita, nak payah disuruh, jangan itu jadi asbab saya tadi. Sebab ramai lagi sejarah lain yang tuan-tuan dulu pun dipaksa juga tapi masih segar bugar sampai sekarang. Itu jadi asbab, ya, jadi asbab. Wallahu a'lam.
Ada mesej yang tanya saya pasal niat. Saya ambil kesempatan ramai sini saya sebut. Niat ni tuan-tuan ada dua. Ya. Bila sudah diisytiharkan oleh penyimpan mohon besar nanti, kata bila-bila puasa, kita ambil satu pendekatan mazhab Maliki. Kalau tak salah saya, niat sebulan satu kaligus. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana hazihi sanati kullaha lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa fardu bulan Ramadan pada tahun ini keseluruhannya kerana Allah Ta'ala. Niat tu memang kan. Lepas tu ambil pendekatan mazhab Syafi'i, mazhab kita yang mewajibkan niat pada setiap kali puasa. Sebab dalam mazhab Syafi'i bilang puasa ni ibadah mustaqillah, ibadah yang berasing-asingan. Hari pertama lain, hari kedua lain, hari ketiga lain. Dia bukan main package. Mazhab Maliki bilang dia package. Cukup kau niat satu kali, overall semua. Sebab dia melihat tu satu package. Mazhab Syafi'i kata tidak. Malam pertama lain, malam kedua lain. Itu kiraan yang berbeza. Maka sebab itu Imam Syafi'i meletakkan dalam syarat rukun puasa, mesti kita niat di malam hari. Jadi nak niat di malam hari itu macam-macam kaedah lah. Setengah masjid, setengah surau, habis witir, habis semayang sudah, imam ke bilal ke akan sebut ista'inu ala niyati sawm. Dah pernah dengar istilah itu. Lepas tu yang lain pun buka pejam mata. Nawaitu sawma wadin anda dari fardi ramadhana lillahi ta'ala. Niat dah. Kita ingat kecil-kecil itu sebelum tidur, mama pesan lagi, jangan lupa niat. Dah pun pejam mata semua, asal niat mesti pejam mata. Ini kedut-kedut dahi kan, gara-gara mu niat. Kita rasa macam tu kan. Tiba-tiba ada satu hari tak terjaga, tiba-tiba ada satu hari tak terbangun sahur. Mulalah dia ingat semalam pun tak pejam-pejam mata, bila semalam pun tak sebut ketika habis witir. Macam mana sudah puasa dah pada esok hari. Baik tuan, niat ni mudah. Niat ni keinginan kita, hasrat kita, tujuan kita nak berpuasa, dan kita iringi dengan apa yang kita nak lakukan. Tak semestinya kita menyebut nawaitu sawma ghadin. Nawaitu sawma ghadin itu adalah lafaz niat. Kumpulan Rehan dia buat lagu, nawaitu sawma ghadin an adai fardi ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Dia buat lagu kan? Tapi takkan kita malam-malam bernyanyi terus kan? Tak payahlah. Yang penting tuan-tuan berhasrat untuk berpuasa. Itu niat tu. Sebagai contoh yang membuktikan hasrat kita untuk bangun berpuasa apa? Kita bangun sahur jam 4 subuh, jam 4.30. Selama-lama ni 11 bulan sebelum ni ada tuan-tuan pernah set jam untuk bangun jam 4 subuh, jam 4.30 untuk makan? Tak ada. Kita buat kerja tu bulan puasa kan. Sebab apa buat tu? Aku mau sahur ustaz. Sebab apa kau mau sahur? Aku mau puasa. Niat dah tu. Jadi walaupun semalam ni kita tak ternawaitu ke apa-apa, tapi kita sudah menyimpan keazaman, menyimpan niat tujuan kita untuk berpuasa esok. Ataupun sebelum tidur tu kita pesan pada isteri, yang macam nasi dah masak dah bang, rice cooker dah, kipum dah kan, lauk sudah kau ni, okey. Artinya sudah menyimpan cita-cita untuk bangun, cuma tak terbangun. Jangan kita kata gara-gara tak nawaitu semalam habislah puasa kita, tidak. Kerana tuan-tuan, orang yang sengaja tidak berpuasa di siang hari Ramadan, dalam sepotong hadis Nabi bagi tahu, kalau orang ni insaf, menyesal betul-betul di atas kesalahan dia dulu, dan sekarang ni dia cadang nak bertobat, satu hari dulu dia pernah tinggal tak puasa Ramadan, kalaulah Nabi kata dia berpuasa setahun pun tak mampu untuk cover balik. Tak mampu untuk cover balik. Orang yang sengaja tak berpuasa tanpa keuzuran, itu kesalahan mandatori. Bahkan dalam satu rujukan yang saya sebut, kes-kes yang macam ni, orang ini kena kafarah lagi 2 bulan. Dah lah dia tak puasa satu hari, bulan puasa pun dia tak puasa, nak disuruh lagi, dipaksa lagi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup?
Di hari akhirat digambarkan orang ini akan diikat kaki ke atas, kepala ke bawah, darah keluar ikut hidung, darah keluar ikut rongga mata, disebabkan berlaku penunggingan yang begitu rupa gara-gara tak puasa siang hari dengan sengaja. Kalau uzur lain, sakit lain, isteri hamil, ataupun sebab menyusu anak, uzur, musafir, berjalan jauh, tak apa, yang sengaja tinggal ni saja hobi dia tak puasa. Jadi itu. Jadi jangan kerana sebab untuk dia bilang niat ke apakah terus dia makan balik yang sahur semalam. Gara-gara itu saja apabila tidak difahami hal ini dengan sebab yang mungkin. Ya. Jadi saya kira itulah. Ada soalan lagi? Satu atau dua soalan lagi? Kalau ada? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Macam mana Ustaz macam yang waktu jahil tu dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah solat, mereka wajib mau diganti lagi puasanya itu? Baik, dalam masalah puasa, Nabi akhiri hadis tersebut dengan adalah hutang kepada Allah lebih utama untuk dibayar balik. Hutang puasa itu perlu dibayar. Ya, maka perlu dibayar dengan cara berpuasa juga. Kalau dulu kita ingat-ingat, kita balik umur 15 tahun. Lepas tu ingat-ingat dalam 5 tahun pertama tu memang kita tak puasa lah. Puasa pun dalam 10 hari je barangkali. Maka kita kena ambil jalan selamat, kan? Ambil kiraan yang paling kita rasa selamat. Lakulah 20 hari kita hutang puasa untuk setiap tahun. Maka lakukanlah hutang itu, qada, bayar balik puasa itu pada setiap tahun yang kita datang ini sebelum menjelang Ramadan yang berikut. Sebab itu hutang. Saya nak bagi tahu keseriusan ulama